أكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan kita pohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala kerja baik kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa hafizahullah ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan soal berkenaan dengan tajdidut taubah, iaitulah memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan kita ulang sikit apa yang kita baca pada minggu yang sudah. Dia kata wa yuqsadu bit-taubati ay yarji'a al-muslimu ila Allah ta'ala min al-ma'siyati sawa'un kanat min as-saghair aw al-kaba'ir. Dia kata, dan yang dimaksudkan dengan bertaubat itu, dia kata, adalah kembalinya seseorang muslim kepada Allah Ta'ala daripada maksiat yang telah dia lakukan,
sawa'un kanat minas saghair awil kabair, sama ada maksiat itu maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Dan tuan, maknanya bila dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, maka dia mesti kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan taubat itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kembali. Yang tu yang dimaksudkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan istilah taubat yang nasuha. Maknanya taubat yang sebenar-benar taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, ni yang kita baca minggu sudah, tuan-tuan. Kemudian dia kata, walit taubati arba'ati arkanin mata ma tahaqqaqat kanat taubatu sahihah. Dia kata, dan bagi taubat itu pula ada 4 rukunnya. Bila mana dia mencukupi akan 4 rukun itu, maka taubatnya itu sahihah. Maknanya benar dia punya taubat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, jadi taubat pun dia ada dia punya rukun dia. Dia bukan hanya sekadar kata dia dah menyesal. Dia bukan hanya kata sebut dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi bagi menjadikan taubat itu adalah taubat yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kata, wa mata ma faqadna wahidan minha, maka apabila kita hilang satu daripada rukun-rukun itu. Dan tuan, bila mana rukun-rukun ini hilang satu saja, tak ada satu ni, kanal aksu, maka ketahuilah taubatnya akan menjadi sebaliknya. Dan tuan, maknanya apa? Taubat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang bertaubat ni dia kena ikhlas sungguh. Dia balik kepada Allah, kemudian dia benci untuk balik semula kepada kekufuran, kepada maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu dia sebut dalam tajuk ni tajdidut taubah. Kita memperbaharui taubat kepada Allah Ta'ala. Kerana manusia dia tidak sunyi daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam al-khata'. Setiap daripada anak Adam itu dia pasti ada melakukan kesalahan, kata Nabi. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang buat kesalahan itu. Dan tengok Nabi sebut, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah tawwabun. Bila mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertaubat. Maknanya Allah Ta'ala suka kepada mana-mana orang yang dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab taubat ni, dia mengakui yang dirinya itu melakukan kesalahan. Kemudian dia mengakui bahawa dirinya itu lemah. Kemudian dia memperhinakan dirinya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu orang yang beristighfar, dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian dia kata, wal arkanu hiya, manakala rukun kepada taubat itu hiya adalah, dia kata, yang pertama an-nadmu ala ma waqa'a minal ma'asi. Dia menyesal
dengan apa dia maksiat yang telah berlaku ke atas diri dia. Tuan-tuan, ni yang pertama, dia menyesal. Nanti kita akan terang satu-satu. Yang kedua, al-azmu ala adamil udi lil maksiyah. Yang kedua, dia berazam yang mana dia tidak akan kembali lagi dah. Tuan-tuan, dia berazam, dia tak akan balik lagi dah kepada maksiat yang dulu dia pernah lakukan. Tuan-tuan, kalaulah dia balik semula kepada maksiat dia, tajdidut taubah, dia kena memperbaharui taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-iqla'u 'anil maksiyati fil hali. Hendaklah dia mencabut. Iqla' ni cabut. Tapi maksud cabut dekat sini apa dia? Dia meninggalkan. Al-iqla'u 'anil maksiyati fil hali. Hendaklah dia segera meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila kata ada taubat ni, kena segera tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Tinggalkan benda yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab kita dah sebut pada minggu sudah kan, benda yang baik kita buat ada manfaat daripada Allah Ta'ala. Kalau kita buat perkara yang dilarang, di sana adanya mudarat. Tuan-tuan, mudarat yang kita sedia maklum, bila orang ni dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, akan menurunkan bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni maksiat, ni dosa, ya? Kerana tu kata Nabi SAW, kadang-kadang kata Nabi, seseorang itu dihalang rezekinya. Tuan-tuan, bila kata rezeki ni luas, dia punya konteks rezeki tu luas. Nah, keluarga bahagia, rezeki. Duit banyak, rezeki. Kemudian apa lagi? Hidup tenang, rezeki. Anak-anak menjadi anak saleh-salehah, rezeki. Kemudian apa lagi? Dia boleh ibadah, rezeki. Kemudian dia boleh segala kebaikan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, malah disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, benda buruk yang didapatkan oleh manusia juga ianya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan tengok nah, manusia ni bila ditimpakan dengan keburukan, bila mana nikmat yang ada pada dia diambil oleh Allah Ta'ala, pada masa tu dia akan jadi lagu mana? Dia menyesal. Dan tuan, pada masa tu baru dia kenal masjid. Pada masa tu baru dia nak balik kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, sebelum ni lupa, sebelum ni lalai, sebelum ni ghaflah. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia, bila mana nikmat dia dicabut oleh Allah Ta'ala. Dan tuan tengok Allah Ta'ala kata apa? Kami cabut nikmat yang ada pada manusia ni, la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan tengok, ghalibnya, kebiasaannya, orang yang Allah Ta'ala ambil nikmat daripada dia ni, maka dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia akan mengakui kesalahan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya, rukun kepada taubat ini, raddul mazalima ila ahliha. Yang ni payah ni. Tuan-tuan, yang ni cukup payah. Apa dia? Mengembalikan hak orang-orang yang pernah kita ambil hak orang secara zalim ila ahliha. Kena pulang balik kepada tuan dia, kena pulang balik kepada ahlinya. Tuan-tuan, yang ni payah. Nah, pasal apa? Kerana kadang-kadang benda ni kita makan lama dah. Nah, tuan-tuan, benda ni kita ambil ni lama dah. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang sampai dah berapa generasi dah. Tuan-tuan, jenuh. Kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jenuh. Kita nak pergi cari balik dia punya ahli dia.
Tuan-tuan, kalau seandainya tak ada, kena pergi jumpa dengan dia punya waris dia. Tuan-tuan, kalaulah orang tersebut kita pergi borokkan nama dia, bersihkan nama dia. Tuan-tuan, pokoknya raddul mazalima ila ahliha. Dia kena balikkan semula haknya kepada ahlinya, yakni kepada orang yang pernah kita ambil akan dia punya. Tuan-tuan, yang ni kena pulang balik semula. Sebab kehidupan manusia dia ada dua hubungan. Tuan-tuan, hubungan yang pertama hablun minallah. Dia kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita sembahyang, alhamdulillah jemaah kan, 5 waktu kita jemaah. Tuan-tuan, kemudian kita zikir tiap-tiap hari, tak tinggal zikir. Kemudian kita buat tahajud, tiap-tiap hari kita buat tahajud. Tuan-tuan, yang ni adalah hablum minallah. Yang ni adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu lagi, hablum minan nas, iaitulah perhubungan di antara sesama manusia. Tuan-tuan, yang ni kena jaga juga. Jadi kerana tu, hak ni dia ada dua. Satu hak Allah Ta'ala, yang ni minta ampun, yang ni kembali kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua dia ada apa? Hak dengan sesama manusia. Kalau kita pergi ambil hak orang, yang ni kena pulangkan balik semula. Tuan-tuan, jadi ni dia punya rukun orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dia kata, wa fima yali nudihu kullu ruknin min hadhihi al-arkanin biikhtisar. Dia kata, maka pada berikutnya kami menerangkan setiap rukun itu secara ringkas. Maka kami huraikan satu persatu setiap daripada rukun-rukun taubat itu. Dan yang pertama tadi kita sebut apa? An-nadmu. Hendaklah dia menyesal sungguh-sungguh dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang dikehendaki daripada menyesal ni? Wa yuqsadu bihi ayyan dima al-muslimu ala ma hasala minhu minal maksiyati. Dia kata, dan yang dimaksudkan dengan menyesal itu, hendaklah seseorang muslim itu benar-benar dia menyesal. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia terasa sampai tulang hitam, orang kata. Tuan-tuan, dia menyesal sungguh-sungguh maksiat yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita ada terjentik dalam hati kita, kita rasa nak taubat, kita rasa nak balik pada Allah, cepat-cepat taubat dengan Allah Ta'ala. Ustaz, pasal apa? Nak mati ya? Tuan-tuan, ramai orang yang dia nak tahu tanda kiamat apa. Ramai orang yang dia nak tahu tanda nak mati itu apa. Tuan-tuan, tapi tak ramai orang yang nak buat persediaan untuk hari kiamat dan juga untuk dia menemui hari kematian dia. Tuan-tuan, sebab itu bila ditanya pada Nabi SAW, mata as-sa'ah? Ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Bilakah berlaku kiamat ya Rasulullah? Tuan-tuan, Nabi kata apa? Ma'adatta laha. Kamu tanya aku kiamat-kiamat ni, apa dia persediaan yang kamu dah buat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau nak kira kiamat ni, dah banyak dalam riwayat, dah disebutkan oleh ulama. Nabi SAW sendiri sebut, antara kelahiran aku dengan hari kiamat, kata Nabi, macam ni. Dan Nabi merapatkan jari telunjuk dan juga jari tengah Nabi SAW. Nabi buat macam ni. Nabi kapit dua macam ni. Dan maknanya apa? Bila lahir Nabi, bermula episod dunia nak dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dah episod. Dan tuan, satu benda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis.
Tuan-tuan, akan berlaku kiamat. Tak syak lagi dah. Berlaku kiamat nanti. Tuan-tuan, tapi bila berlaku kiamat, bila mana kita berdepan dengan Allah Ta'ala, maka apa yang perlu kita bawa ni? Al-a'mal, iaitu segala amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, makin kita nak ke hujung ni, makin banyak mengaji. Tuan-tuan, makin dah nak ke hujung ni, sepatutnya makin banyak beramal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan kita putus asa. Nah, dia kata waktu dah tak banyak ni, agak-agak boleh ke? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Jumaat baru ni pun kita baca dah atas mimbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? Wahai orang-orang yang asrafu, kata Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang asrafu. Tuan-tuan, asrafu ni siapa dia? Asrafu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini orang asrafu. Tuan-tuan, asrafu adalah orang yang telah jauh berdosa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut apa dia? Apa Allah Ta'ala sebut? Wahai orang-orang yang telah jauh, wahai orang-orang yang telah telajak, orang-orang yang telah melampaui batas, kata Allah Ta'ala, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, selagi mana kita taubat dengan Allah Ta'ala, selagi itulah pintu taubat dibuka, selagi itulah kembalinya kita ni akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan dengan menyesal ni, iaitulah dia benar-benar menyesali apa yang telah berlaku atas diri dia daripada maksiat. Kemudian dia kata wa yatamanna annahu lam yaf'alha lamma fiha minal mukhalafati lillahil khaliq. Maka dia kata, dan dia bercita-cita. Tengok tuan-tuan, dia menyesal sungguh-sungguh dengan hati dia. Kemudian dia yatamanna, dia bercita-cita, yang mana dia tidak akan melakukan maksiat lagi. Tuan-tuan, walaupun kemungkinan dia akan melakukan dosa yang sama kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita dah cerita kan, macam mana orang awam dengan orang yang muqarrabin, dia buat dosa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang awam bila dia buat dosa ni, maka dia kadang-kadang dia lambat nak bertaubat pada Allah. Pasal apa? Dia duk berasa seronok dengan maksiat yang dia buat. Ada orang yang dia seronok dengan maksiat. Tuan-tuan, ada orang dia tak mempedulikan ancaman daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni adalah golongan awam, orang-orang biasa ni. Tapi nanti satu hari, bila dia dengar kuliah, satu hari nanti bila dia kena sakit, satu hari esok bila dia ditimpa dengan ujian, tuan-tuan, masa tu baru dia teringat balik, dulu buat jahat ke orang, dulu ni buat maksiat banyak, dulu ni ghaflah banyak. Dan ni orang awam, dia lambat sikit, dia nak taubat dengan Allah Ta'ala. Dia ada satu lagi golongan yang muqarrabin, iaitu golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ni kadang-kadang terjatuh dalam dosa, tetapi cepat taubatnya. Kemudian keberangkalian, dia tidak akan ulang dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita nak cerita apa dia? Maknanya orang muqarrabin pun tak lepas daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beza dia kat situ. Orang awam kadang-kadang seronok dengan dosa, lambat taubat. Tapi orang yang muqarrabin, dia ni kalau buat dosa, segera dia taubat dengan Allah Ta'ala. Dan berkemungkinan besar dia tidak akan ulang dosa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak cerita, tak lepas manusia ni, yang terjaga, yang maksum, siapa dia? Adalah
para nabi dan juga para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dia bercita-cita yang dia ni tidak akan buat lagi dah maksiat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia tahu maksiat itu adalah menyalahi apa yang dikehendaki oleh Allah. Al-muttali'u ala kulli syai'in fil kaun. Dan Allah senantiasa memerhati pada setiap kejadian dia. Tuan-tuan, apatah lagi manusia. Tuan-tuan, manusia ni Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala tahu apa yang manusia duk buat. Kerana tu kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum wa ila jahikum. Allah tidak tengok kepada rupa paras kamu. Allah tidak tengok kepada harta kamu. Allah tidak tengok kepada kedudukan kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah dia melihat kepada apa? Kepada hati-hati kamu. Tuan-tuan, hati ni Allah Ta'ala akan tengok ke sana. Tentu kita tahu dah Allah Ta'ala tengok sampai dalam hati. Tahu? Semua orang tahu. Apa ni Allah Ta'ala ni tengok sampai jauh ke dalam hati tu. Tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dia tak segan. Dia tak tak malu pun. Kalau ada rasa takabur. Kalau ada rasa ria. Kalau ada dalam hati dia perasaan hasad dengki. Tuan-tuan. Ini menunjukkan apa? Dia tahu Allah bagi rezeki tapi dia ragu. Tuan-tuan, dia tahu benda ni. Tuan-tuan, ni menunjukkan apa ni? Alamat apa ni? Tuan-tuan, ini alamat kurangnya makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makrifah ni dia bukan kenal macam kita kenal mikrofon ni. Tuan-tuan, makrifah kepada Allah yang ni bukan cerita kedai kopi. Tuan-tuan, dia bukannya cerita buat sedap cerita. Sembang daripada pukul 11 sampai pukul 3 pagi. Bukan tu. Tuan-tuan, ma'rifatullah ni disebut oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah wa ta'ala. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah. Siapa-siapa dia yang kenal diri dia, maka sungguh dia kenal kepada Tuhan dia. Tuan-tuan, apa dia maksud dia kenal pada diri dia? Situ dulu. Apa maksud dia kenal pada diri dia? Tuan-tuan, maksud kenal pada diri ni, dia mengetahui keadaan roh dan juga hati dia lagu mana. Tuan-tuan, dia tahu. Dia ni jenis hati awak ni. Tuan-tuan, kan kita dah baca dah sampai khatam. Kita baca kitab tu. Adab sulukil murid, berkenaan dengan sifat-sifat hati. Tuan-tuan, bila duk sembahyang, tiba-tiba duk berasa nak suruh orang tengok, yang ni nama dia apa ni? Amal soleh, bukan dia. Yang tu namanya riak namanya. Tuan-tuan, kalaulah kita ni orang pandang besar, orang hormat kita, kemudian kita duk berasa gah sahaja. Tuan-tuan, ni amal soleh tak? Ni bukan amal soleh, ni namanya takabur. Tuan-tuan, kalau dia duk berasa orang lain semua lemah, dia duk hairan dengan diri dia. Oi, bagus juga aku ni no. Aku ni kira kemas kira. Tuan-tuan, ni amal soleh kan ni? Amal soleh kan macam ni? Tuan-tuan, bukan dia. Yang ni ujub nama dia. Habis tu takabur, riak, ujub semua ni dapat pahala. Tak. Tuan-tuan, yang ni adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu kata ulama, man arrafa nafsahu, siapa-siapa yang dia reti, dia tahu keadaan hati dia lagu mana, roh dia lagu mana. Tuan-tuan, nampak macam lambat je nak sembahyang ni. Nampak macam berat je nak tahajud ni. Ni pasal apa ni? Tuan-tuan, tengok hati tu dia tak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok-tengok hati tu selalu je ada hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Tuan-tuan, maka dia pun menyucikan jiwa dia kepada Allah Taala. Kerana apa? Dia duk tengok tadi tu dalam hati dia, ini
ini namanya al-kadran, al-kadar. Yang ini namanya kekotoran ni. Dan dia pun sucikan, dia bersihkan, dia potong nafsu dia. Maka kata ulama, arrafa rabbahu, pada waktu tu dia akan kenal pada Tuhan dia. Dan maknanya apa? Kenal Tuhan ni, dia bukan kenal jasad, body dan sebagainya, tetapi dorongan rasa dalam hati seseorang di dalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, tanda orang itu makrifah kepada Allah Ta'ala bila dia melihat kepada setiap sesuatu di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang ni, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, nah, dia doa dengan Allah Ta'ala, dia buat usaha, dan lalu usahanya dia serah kepada Allah Ta'ala. Boleh ke tak boleh, dapat ke tak dapat, alama qaddarallah. Usaha dah buat, dan dah bersungguh-sungguh dah kita duk buat ni, dan tapi hasilnya alama qaddarallah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada makhluk. Ni satu tanda. Dan yang keduanya, bila mana dia berminta, maka dia akan minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu disebut dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW, bila mana Nabi duk berasa keluh kesah, bila Nabi rasa tak tenang, bila Nabi berada dalam keadaan bimbang, dan apa yang Nabi buat? Dan ini disebut dalam Musnad Ahmad. Dan Nabi akan segera mendirikan sembahyang. Dan Nabi akan dirikan sembahyang. Dan tapi kita ni apa-apa masalah, dia terbayang siapa dulu? Tengok. Dia terbayang siapa dulu? Tengok-tengok duk ada masalah ni, dia duk terbayang siapa dulu? Dia duk terbayang kawan ni boleh ni. Dia boleh tolong kita ni. Yang ni boleh, apa ni boleh selamatkan kita ni. Dan tapi Nabi SAW, bila mana Nabi dalam keadaan bimbang, keluh kesah, Nabi ajak pada kita, Nabi dirikan sembahyang. Dan maknanya apa? Pintunya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lakukanlah usaha dan juga ikhtiar. Usaha ikhtiar itu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dua tanda orang yang makrifah pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Zunnun Al-Misri, setiap perkara dia akan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa amma man kana yatadhakkarul ma'siyata. Tengok. Wa yatalazzaz bizikraha. Adapun dia kata, siapa-siapa dia yang teringat dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Tengok ni. Ni nak tahu betul ke tidak dia menyesal ni. Tuan-tuan, ni nak tahu ni betul ke yang dia ni dah meninggalkan maksiat pada Allah Ta'ala. Maka musannif, pengarang kitab ni kata, wa amma man kana yatadhakkarul maksiyata wa yatalazzaz bizikraha. Adapun sesiapa yang dia teringat dengan maksiat, lalu dia berasa lazat dengan teringatnya dia kepada maksiat yang dia pernah lakukan. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia dah tinggal dah maksiat ni, tetapi bila dia teringat, dia kata indahnya zaman tu. Tuan-tuan, dia dah tak buat dah, tapi dia teringat balik semula. Kemudian dia duk rasa apa? Ya talazzaz. Seronoknya masa tu, seronok dia tak. Boleh buat itu, boleh buat ni. Tapi lama dah tinggal. Tuan-tuan, ni macam mana keadaan orang ni? Au bil hadithi anha, ataupun dia selalu bercakap berkenaan dengan dosa, maksiat yang dia pernah lakukan. Tuan-tuan, selalu duk cakap ni, aku dulu macam ni. Tuan-tuan, dosa yang Allah Ta'ala dah sorok, yang Allah Ta'ala dah
tutup, jangan kita pergi cerita dekat orang. Bahaya. Tuan-tuan, biar kita bukan biar, tuan-tuan, tapi perbandingan di antara dua perkara ni. Satu, bila orang ni dia buat dosa, dia tak cerita dekat orang. Cuma orang tahu yang dia ni buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dia tak sebarkan dosa dia. Tuan-tuan, ini jauh lebih baik daripada siapa? Orang yang Allah dah tutup dia punya dosa dia, lalu dia pi heboh, dia pi sebar kepada orang. Tuan-tuan, disebut oleh Nabi SAW, pada waktu malamnya Allah telah menutup kesalahannya, tetapi pada waktu siang ia membuka keaibannya. Tuan-tuan, orang ni apa akibat dia? Kata Nabi SAW, dia sukar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia payah nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana tu ulama sebut, siapa yang duk teringat maksiat yang dia pernah buat dan dia rasa lazat dengan benda tu, kerana dia teringat tadi tu rasa lazat balik. Au bil hadithi, ataupun dia banyak bercakap berkenaan maksiat yang dia buat. Tuan-tuan, ada satu kaedah yang ni sikit lah kan. Tuan-tuan, ada satu kaedah yang disebutkan oleh ulama. Tanda seseorang ni dia minat pada sesuatu perkara. Tanda dia. Tuan-tuan, apa dia punya tanda dia? Ulama kata, bila dia banyak berbicara sesuatu perkara itu. Tuan-tuan, maknanya kalau jenis dia ni, kita buka cerita pasal bola. Dia cerita bola ni, sejam 2 jam tahan cerita bola, tak ada masalah. Tuan-tuan, kita buka cerita bab kereta. Tuan-tuan, dia punya semangat cerita bab kereta ni. Masya-Allah. Nah, cerita bab semayang, cerita bab kebaikan, nah, kaji ilmu apa semua sekali ni. Yang ni tak minat. Tuan-tuan, ni tanda. Nah, ulama kata apa? Dia suka kepada perkara tersebut, perkara yang dia banyak berbicara tentangnya. Tuan-tuan, jadi kata pengarang pada kitab ni, bila mana dia teringat pada maksiat dia, kemudian dengan ingatan dia pada maksiat itu dia berasa suka, lazat, ataupun dia banyak bercakap tentang maksiat lalu dia, maka fahadha laisa binadimin wa laisa bitaibin. Ini bukan namanya menyesal, wa laisa bitaibin, dan ini bukan yang dinamakan sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau orang yang taubat lagu mana, dia tak mau ingat lagi dah maksiat yang dia pernah buat. Tuan-tuan, kalau orang ni dia betul menyesal, dia tak mau lagi dah ingat masa lampau dia yang mana dia melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan arasy Allah Ta'ala pada hari mahsyar esok. Salah satunya, bila mana orang yang bertaubat, dia benci dah untuk kembali kepada maksiatnya, pada kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka benarlah orang ini tadi adalah orang yang bertaubat dan menyesal atas maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi masa cukup dulu setakat tu. Tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi nanti bab berkenaan dengan apa? Al-azmu ala adamir ruju', iaitulah dia berazam dia tidak akan kembali lagi dah kepada maksiat yang dia lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang nanti, insya-Allah taala a'lam. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.